Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yad'u fi du'ahi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang bertuah sahabat saya yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Adi Ruslan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 12 Syaban 1443 Hijriah bersamaan 15 Mac 2022 Masihi, terpanjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah sama-sama menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Adi Ruslan bin Tarmudi hafizahullah taala. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengimamkan solat zuhur sebentar tadi. Ya, dan ya, kita semakin menghampiri pertengahan bulan Syaban, menunjukkan semakin hampir kita mendekati bulan Ramadan Al-Mubarak. Oleh sebab yang demikian, kita pada kuliah-kuliah pada bulan Syaban ini kita akan kita mengupas persoalan-persoalan berkaitan dengan puasa di dalam kitab Safinatun Najah ini. Maka kita sampai kepada fasal yang khususnya, fasal yang ketujuh yang diberi tajuk oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Al-Yasa bin Barhan hafizahullah taala, iaitu tajuknya hukum-hukum berbuka puasa pada bulan Ramadan. Faslun al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'. Berbuka puasa pada bulan Ramadan ada 4 jenis hukum. Maknanya berbuka puasa pada siang Ramadan, bukan
bulan Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan memang semua kita akan berbuka puasa apabila tiba masanya, iaitu terbenam matahari dan masuknya waktu maghrib. Kerana pengertian puasa itu ialah meninggalkan makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar shadiq sehinggalah ke terbenamnya matahari, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian puasa. Jadi maksud al-iftar fi Ramadan di sini ialah berbuka puasa pada siang hari Ramadan. Jadi di sini disebut oleh pengarang fasal ini, Syekh Ramuddin Al-Battani hafizahullah rahimahullah taala, beliau menulis berbuka puasa pada siang Ramadan ni ada 4 jenis. Yang pertama, wajibun kama fil haidhi wan nufasai. Wajib bagi perempuan yang haid dan nifas. Maknanya kalau perempuan itu datang haid, wajib dia berbuka puasa. Haram dia meneruskan puasa pada hari tersebut. Walaupun waktu berpuasa itu tinggal beberapa ketika saja sebelum berbuka. Macam yang saya pernah sebut sebelum ni. Satu masalah, seorang wanita sedang bersiap-siap berbuka puasa. Dia puasa, dah ngadap makanan. Tadi pergi bazar Ramadan ni, ustaz ni beli macam-macam. Kan, al-maklum lah, dah 2 tahun tak ada bazar Ramadan. Tahun lepas ada bazar Ramadan? Ada kan? Tahun ni lebih meriah lah. Tahun lepas tu takut-takut juga orang. Tahun ni meriah sungguh. Maklumlah endemik kan? Meriah sungguh tahun ni. Contoh beli ni dan letak atas meja susun semua. Buka radio nak tunggu azan ni. Buka radio Perak FM. Jadi elan sampai satu ketika saya Syarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak, ingin mengambil kesempatan sini mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh rakyat negeri Perak. Itu maknanya kalau keluar dah suara MB itu, mana dekat sangat dah pernah buka tu. Dekat sangat tu dengan seminit 2 ni. Tiba-tiba terasa. Dia jadi macam ayam keluar mata besar. Pergi cek tengok darah keluar, darah haid, datang darah haid. Puasa dia tak dia hari tu. Kalau kira tak, hari tu dia tidak dikira berpuasa kerana puasanya telah batal disebabkan datangnya haid tadi. Tak puasa lagi hari tu. Dan wajib dia berbuka puasa, tapi disebabkan dah hujung-hujung tu buka puasa je lah, payahlah nak dan makan kan, datang haid makan tu tak apalah seminit 2 pun kan, tapi dia tak dikira berpuasa hari tu. Maknanya hari tu dia tidak berpuasa. Hari pertama dia uzur, hari kedua besok, bukan hari pertama besok, hari kedua tu, besok tu dah hari kedua. Hari yang dia tadi datang haid waktu nak buka usaha tu, itu hari pertama. Jadi itu kalau begitu, kalau awal lagi begitu, maknanya dia kena buka usaha. Bolehlah makan, bolehlah telefon Grab Food ke, Food Panda ke, McDelivery ke, telefon kan, suruh hantar makanan. Boleh dah, boleh dah waktu itu. Sebab wajib dia berbuka puasa pada siang Ramadan, wajib. Begitu juga perempuan yang nifas, yang baru melahirkan anak, datang dalam nifas, maka wajib dia berbuka puasa. Haram dia meneruskan puasa dia. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, wajaizun kama fil musafiri wal marid. Dan harus seperti orang yang bermusafir dan orang yang sakit.
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, bolehlah dibuka puasa ganti pada hari lain. Namun demikian, haram bagi orang yang bermusafir dan sakit ini makan secara terbuka di khalayak ramai. Haram hukum dia, kerana menghina kesucian bulan Ramadan. Dan ada peruntukan dalam elemen jenayah syariah negeri-negeri, kesalahan menghina kesucian bulan Ramadan. Kata puasa musafir ni berhenti area Arafah contoh, pergi pula makan kat depan gerai tu, makan elok, gerai Paktam tutup, pergi katalah ada NW buka kan, dia pun makan kat NW telok je makan kan, order special pula tu kan, tak puasa musafir kan, root beer lagi, burger lagi, apa lagi, elok je makan. Tutup puasa jahit dah tertangkap, puasa jahit tertangkap. Jadi kena lah, naik mahkamah, kena sabit kesalahan menghina kesucian bulan Ramadan, mungkin denda, mungkin penjara, mungkin kedua-duanya sekali. Jadi kalau kita musafir tak puasa, boleh makan, harus berbuka puasa siang Ramadan, tetapi secara tertutup, haram secara terbuka. Kan, beli tak apa, take away, masuk kereta, cari sudut mana-mana cari sudut mana-mana, lepas tu makanlah. Sebab kita tak puasa disebabkan musafir tadi. Ya. Tak apa. Soalan yang baik daripada Ustaz ni. Ada orang tanya dia, siang hari nak bersetubuh, siang hari dia buka puasa. Ini alim jahat namanya. Ini alim jahat ni, betul kan? Alim jahat ni, dia tahu hukum tapi tujuan tu jahat kan. Siang hari patutnya berpuasa, tapi dia tak mampu menahan kehendak nafsu dia. Jadi dia siang pun siang lah, malam tak boleh, siang je yang boleh. Jadi buat macam mana? Buka puasa. Buka puasa, maka dengan berbuka puasa itu bolehlah dia memenuhi kehendak nafsu dia. Tapi ada tetapi ujung. Nabi SAW mengatakan, siapa-siapa, ada hadis siapa-siapa yang berbuka puasa dengan sengaja tanpa sebab-sebab yang diharuskan syarak, puasa ganti dia tidak akan sama nilai dengan puasa yang sengaja ditinggalkannya. Ini Nabi sebut dalam hadis. Nampak Ustaz ni? Boleh, tak salah, boleh. Kan? Sebelum kita on kita punya projek, kita makan dulu kan. Mestilah nak energi, mestilah makan kan. Tidak-tidaknya benda yang tak berat kan, roti ke roti canai ke kan, nasi lemak ke kan, tapi sengaja ditinggalkan tanpa sebab yang diharuskan syarak. Sebab yang diharuskan syarak dua ni, bermusafir ataupun jatuh sakit. Okey, soalan orang yang positif COVID ni, soalan ni, orang yang positif COVID, simptom ringan, tak demam. Simptom ringan tak demam, cuma batuk, badan kurang selesa, tapi tak demam. Cek suhu 36.8, 36.6, 36.5, tapi bila test RTK dan PCR positif COVID, boleh tak orang ni berbuka puasa? Harus tak orang berbuka puasa atas tiket orang sakit maridan tadi, faman kana minkum maridan tadi? Harus tak? Itu soalan lah.
Yang ini kena tanya ahli fatwa satu. Yang keduanya tanya Ustaz Fawaz Fazil. Saya tak ada jawapan untuk soalan ni. Saya tak ada jawapan untuk soalan ni. Saya tak bagi. Kalau kata saya kata boleh sekarang, nanti Ustaz Fawaz kata tak boleh pula, ada jadi lain. Ataupun Timbalan Mufti, Pemangku Mufti kata tak boleh, dia dikira tak sakit walaupun dia positif COVID. Alasannya dia tak demam, sehat je, elok je. Tapi bila test COVID, PCR, RTK positif, tak ada simptom. Demam tak, sesama tak, batuk tak, badan tak selesa. Tapi bila test positif, kena kuarantin kat rumah. Macam mana tu? Nak kira boleh, harus tak dia berbuka puasa? Tu soalan. Harus tak dia berbuka puasa? Jawapannya mungkin harus, mungkin tak harus. Bila tak harus tu maknanya tak boleh lah, haram lah dia buka puasa. Ini kena masuk tak positif COVID tu ke dalam maridan tadi, sakit tu, masuk tak? Balik pada soalan yang ditanya tadi, maknanya boleh, kita pun faham. Cuma adakah dia ni diharuskan oleh syarak? Jadi kita boleh bertanya diri kita sendiri. Mungkin dah bila sebut bab keinginan diri ni memang susah cakap benda ni. Kita tak boleh letak diri kita pada setiap orang. Setiap orang berbeza-beza. Ada orang no woman no cry. Macam majid boleh faham? Ada orang no woman no cry, duduk jauh mana. Ada orang bertahun-tahun PJJ, isteri di kampung, dia di sini. Contoh, bertahun-tahun dia di sini, isteri di Sabah. Contoh, balik pun 2 bulan sekali baru balik. Contoh kan. Jadi macam mana? Dia alhamdulillah okey Ustaz, saya dah 7 tahun 6 tahun kan, isteri di Sabah, saya di sini. Saya nak minta balik Sabah tak dapat. Saya takat ni alhamdulillah okey. Ada orang tak mampu, no woman always cry. Tu setengah orang. No woman always cry. Tak ada perempuan menangis, tak menangis atas, menangis bawah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Tak menangis atas, menangis bawah. Ada setengah orang macam tu. Jadi hukumnya boleh berbuka puasa atas sebab ingin menggauli isteri yang halal pada siang Ramadan. Tapi itu pun ada dia punya condition-conditionnya. Bukan semudah itu sebenarnya. Contoh, waktu malam itu dia kesuntukan masa. Contoh, dia balik 1 hari 2 hari, dia balik 3 hari. Hari yang kedua tu, 2 hari tu isteri dia uzur. Macam mana kan? Nak bagi nafkah batin tak boleh. Hari ketiga petang nak balik. Petang nak balik dah, takkan nak tunggu malam, besok nak kerja. Siang pun siang lah. Isteri mandi lepas subuh. Kan? Lepas subuh dia mandi wajib lah, bersih dia. Ni suami dah tunggu ni, mata dah lain dia. Macam mana? Siang puasa, macam mana nak buat? Tapi saya membayangkan je keadaan tu. Jawapan tu ada pada ahli fatwa dan ahli hukum. Tanyalah mereka. Tanyalah Ustaz Fawaz Fazil, tanyalah Ustaz Kamrudin Adam, macam mana jawapan mereka. Mereka ahli fatwa. Kalau saya bagi jawapan takut salah. Tak bagi. Hukum Hukum ni dia belajar soal halal, haram, wajib, sunat, harus, makruh.
sah batal. Itu dia. Jangan buat main. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal boleh merosakkan akidah dan menggugurkan syahadah. Itu yang saya takut. Saya takut itu. Sekali kita kata boleh, sebenarnya tak boleh. Ataupun saya kata tak boleh, sebenarnya boleh. Itu yang saya takut. Jadi bertanyalah kepada ahli fatwa. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli fatwa, kayaknya kamu tak pasti. Tapi memang kalau ikut hukum asalnya boleh. Tidak haram seseorang itu berbuka puasa pada siang Ramadan, melainkan keadaan yang kita akan sebut sekejap ni. Ada keadaan yang haram seseorang itu berbuka puasa pada siang Ramadan. Kemudian yang kedua, wala kama fil majnun. Tidak wajib dan tidak harus seperti orang gila. Orang gila betul lah. Orang gila memang tak wajib puasa pun. Dia dah gila. Kalau makan siang hari pun dah gila. Jadi tak jadi apa. Orang gila terlepas dari taklif syarak, sebab dia tiada akal. Orang yang tiada akal terlepas dari tanggungjawab syarak. Tak wajib dia puas sembahyang, tak wajib dia puasa, tak wajib dia tutup aurat, tak wajib dia taat pada perintah Allah dan larangan Allah. Tak wajib. Kalau dia di tengah pekan pakai sependa je pun tak jadi apa. Perempuan gila pakai sependa tengah tengah pekan, kena sorak. Orang gila pakai suara dalam ni. Coli tak pakai. Contoh jalan dekat pekan baru. Bangla bersorak, Nepal bersorak. Apa kita betul buat sebagai anggota polis yang contohnya kebetulan nampak, cari jalan macam mana nak elakkan dia terus berkelakuan itu. Tahan buat musuh kereta. Buat musuh kereta, carikan kedai mana ada baju berapa, so dia pakaikan baju ni. Orang gila ni, dia tak pakai baju tadi ke suara dalam, pakaikan baju seluar ni. Lepas tu dia nampak gila balik, tu pulang. Kan? Sebab kelakuan itu mencemar, mengganggu ketenteraman awam. Tapi dia terlepas dari taklif syarak, tak ada masalah. Orang gila. Itu dia. Wallahu a'lam. Yang ni yang keempat dia nak sebut tadi, yang kata haram buka puasa pada siang Ramadan ni, wa muharramun ka man akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Seperti orang yang melewatkan qada puasa Ramadan. Ni orang perempuan jaga. Akak-akak, perempuan, adik-adik, tolonglah. Kalau belum ganti, tolong ganti sekarang. Jangan sampai habis Syakban masuk Ramadan baru teringat, alah ada 3 hari tak ganti. Kalau begitu adanya, sepanjang Ramadan akan datang ni haram dia berbuka puasa pada siang Ramadan, melainkan datang haid. Itu lain. Kalau sesaja nak batal, walaupun suami ajak, itu pujuk-pujuk pujuk-pujuk itu tak boleh. Pasal dia tak qada puasa yang tinggal, sengaja tak qada. Kalau dah qada tak apa. Itu orang perempuan yang cerita. Masih Datuk sudi ke surau kita ni semua jemaah, alhamdulillah tu. Mudah-mudahan Datuk dalam pemberian Allah SWT. Okey, masih Datuk bertanya soalan tadi. Soalan yang bagus. Saya suka soalan itu. Soalan tu nakal tapi berkaitan hukum. Nakal soalan tu, tapi berkaitan hukum. Saya jawab dia alim jahat tu. Dia alim jahat. Minta maaf tu kalau terasa minta maaf tu saya minta maaf banyak saja seluruh je. Tapi orang yang tak ganti puasa sehingga masuk Ramadan yang akan datang, maka pada siang Ramadan tahun ini haram dia mengganti berbuka puasa, melainkan keadaan yang wajib.
Kalau sakit pun tak boleh. Kalau musafir pun tak boleh. Sebab dia dah masuk dalam kategori haram. Ya, tadi. Sedangkan dia ada masa bulan Syaban, bulan Rajab, sepanjang tahun dia ada masa nak ganti puasa. Bukan banyak pun, 7 hari perempuan lah. Dan lelaki pun kalau ada yang buka puasa. Kita tahu Cik Majid, orang lelaki kita ni ada yang gitu. Tak declare mulut dia, kita tahu. Lagi-lagi sekarang ada GrabFood, ada Foodpanda, lagi mudah. Kan? GrabFood, Foodpanda kan kira janji dia dapat komisen on je. Hantar sampai ke rumah. Tunggu pasti hitam lah. Adalah tinggal Ustaz, saya minta Ustaz, saya tak larat Ustaz. Gantilah puasa tu. Tapi jangan tunggu sampai habis Syaban baru nak teringat nak ganti. Jangan. Masa ni ada lagi 2 minggu lebih ni, gantilah puasa yang belum diganti tu. Kalau tak, nanti bulan Ramadan tak boleh tinggal puasa. Kalau kaum lelaki tak boleh langsung tinggal puasa. Kalau perempuan hanya kerana datang haid saja. Itu cerita keadaan dia. Wallahu a'lam. Baik. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Bahagian berbuka puasa pada bulan Ramadan pula ada 4. Maksudnya orang yang berbuka puasa pada siang Ramadan ni ada 4 kategori. Apa dia tuan-tuan? Awaluha ma yalzamu fihi al-qadha' wal fidyah. Apa dia tuan-tuan? Bahagian yang wajib padanya qadha' dan fidyah. Maksudnya dia kena ganti puasa yang tinggal tu, dia kena ganti nanti, dan juga dia kena bayar fidyah. Fidyah ni maksudnya sejenis bayaran yang diberi, yang dilunaskan akibat tidak berpuasa. Itu fidyah. Akibat tidak berpuasa disebabkan keadaan-keadaan yang tertentu. Contoh pertama disebut sini, ya, wa huwa ithnan, al-awwal iftaru li khaufin ala ghairi. Pertamanya dia berbuka puasa kerana khawatirkan orang lain. Orang lain di sini ibu yang mengandung, dia berbuka puasa, tak puasa kerana takut khawatir keadaan kandungan dia. Jadi dia kena qadha' dan fidyah. Dia tak risau hal dia tak risau hal baby dalam perut tu risau. Kan, hal dia tak risau sebab dia tak pregnant, dia boleh puasa. Tak ada masalah. Tapi bila dia pregnant, dia mengandung, dia risau kandungan tu. Nanti kalau dia puasa, kandungan tu tak cukup zat, nanti mungkin jadi mudarat pada kandungan tersebut. Kan? Jadi di situ dia boleh tinggal puasa, tapi kena qadha' dan fidyah. Qadha' pun kena, fidyah pun kena. Fidyah ni 1 hari 1 cupak beras. 1 cupak beras kalau ikut ukuran sekarang bersamaan dengan RM1.75 sen. Zakat fitrah RM7. RM7 satu gantang 4 cupak. Jadi RM1.7.5 bagi 4. RM7.5 bagi 4, jadi RM1.75 sen 1 cupak. Itu dia. Wallahu a'lam. Ya, kemudian yang keduanya, wathani al-iftar ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'ti ramadana akhar. Keadaan yang kita sebut tadi sekejap ni, dia ada kena ganti puasa. Orang perempuan ni utamanya kena ganti puasa, tapi dia tidak mengganti puasa itu sampai Ramadan yang akan datang. Dia tak ganti, ada lagi berbaki. Maka hari yang berbaki itu dia kena ganti lepas masuk Syawal. Lepas Syawal dia kena ganti, dan kena bayar fidyah juga.
Sebelum itu baik ganti je, tak payah fidyah. Sekarang untuk akan datang, Syawal akan datang dan bulan seterusnya, ganti dan fidyah. Ganti 2 hari, fidyah 2 cupah, RM3.50. Nak bayar kat siapa Ustaz fidyah RM3.50 pun, pergilah ke pusat zakat, beritahu saya nak bayar fidyah puasa. Saya dari patut ada 2 hari baki tak, dan nak ganti, tak sempat nak ganti. Jadi saya nak ganti ni dan fidyah sekali 2 hari. Berapa? RM3.05. Bayar, tak usah zakat. Kan? Boleh tak saya cari 3,5 je pun, kan? Boleh lah. Terus cari orang miskin, orang yang duduk dekat tepi-tepi Pekanbaru tu, orang yang tak ada rumah tu, belikanlah makanan yang berharga RM3.50. Beli bagi kat orang. Dah settle fidyah. Kalau 2 hari lah, tu cerita. Berapa hari yang tinggal tu kira nilaian tu. Jadi dia kena qada dan dia kena fidyah. Kemudian yang kedua, wa thaniha ma yalzamu fihi al-qada'u duna al-fidyah. Bahagian yang wajib pada qada tanpa fidyah. Dia qada saja, fidyah tak payah. Contoh orang yang sakit, kan? Orang yang musafir, orang yang pengsan, ibu yang mengandung yang khawatir keadaan diri dia. Dia tak khawatir sangat baby dia, dia khawatir keadaan diri dia. Diri dia pun ada sakit rupanya. Jadi qada tak perlu fidyah. Banyaklah itu sebut. Di sini wa yakthur. Kamu ni kamughma alaih. Orang yang pengsan contoh. Kemudian wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyatu duna al-qada. Wa huwa syaikhun kabir. Dia bayar fidyah, wajib padanya fidyah tanpa qada. Siapa dia? Wa huwa syaikhun kabir, orang tua yang tak mampu berpuasa, atau mereka yang sakit tiada harapan sembuh. Contohnya dia kanser tahap 4. Kanser tahap 4, doktor sahkan memang keadaan dia tenat, serius, perlu rehat, perlu jaga makan minum, tak dibenarkan puasa. Tapi itu pun atas syur doktor lah. Doktor kata dia ni tak boleh puasa pasal dia punya penyakit yang berat. Kalau puasa, risiko kematian lebih tinggi, contoh. Maka dia tak payah ganti, bayar fidyah saja. 30 hari kali dengan RM1.75. Bayar ke pusat zakat, bayar. Kata fidyah, ni fidyah mak saya dia uzur tak boleh puasa. Kan? Tak uzur tak boleh puasa, doktor tak benarkan puasa. Maka ganti, bayar fidyah tanpa qada. Tak perlu qada, fidyah saja. Kemudian warabi'uha la wala wa huwal majnunul ladzi lam yata'adda bi jununihi. Apa dia tuan? Bahagian yang tidak wajib qada fidyah, qada pun tak wajib, fidyah tak wajib, iaitu orang gila yang tidak disengajakan gila. Orang gila asal, orang gila yang asal memang dia gila. Maka tak wajib qada dan fidyah, malah terlepas dari tanggungjawab syarak. Kalau dia makan tengah jalan pun tak payah tahan. Apa yang gila? Bodoh lah kalau pengusaha nak tahan, nak tangkap pasal dia gila. Dia gila, dia tak tahu yang mana yang halal, yang haram. Dia tak tahu, dia gila, tak ada fikir. Nak makan ikut dan orang hulu makan dia ambil. Kalau orang hulu tarik pun dia makan tarik. Pasal dia gila, tak ada fikir. Contoh maka orang macam ni dia tak perlu qada dan tak perlu
fidyah bagi waris dia, tak perlu. Kita ada adik, tak apa Ustaz, saya bagi pihak kakak saya yang gila ni, saya ganti dah puasa dia, tak payah. Pasal dia tak perlu qada dan tak perlu fidyah. Saya nak bayar fidyah puasa bagi pihak abang saya ni, dia gila. Saya nak bayarkan fidyah puasa abang saya tahun ni Ramadan, boleh Ustaz? Saya kalau ditanya saya, dia kata tak payah, abang kamu tu gila, dia tak wajib puasa, maka tak perlulah kalau dia qada, dan tak perlu kita qadakan puasa bagi pihak dia, dan tak perlu kita bayar fidyah puasa bagi pihak dia, tak perlu. Dia memang terlepas daripada tanggungjawab syarak. Cuma kita tak boleh biarkan keadaan dia sampai mengganggu ketenteraman orang lain, sampai ketuk-ketuk kereta orang, ketuk-ketuk cermin kereta orang, itu bahaya. Itu nak mengganggu ketenteraman awam. Dia gila, biasanya orang gila ni dia buat gila dia kan, dia tak kacau orang. Kalau dia nampak macam kacau orang pun, dia pergi kat kedai makan, dia nak minta makan. Tolong cik, saya nak makan. Baju tengok pun tahu gila. Tu pulang, kita nak bagi makan ke tak, tu pulang mereka. Kita nak ambil apa-apa tindakan tu tak sesuai sebab dia gila. Kan? Orang gila terlepas dari taklif syarak. Kita ni yang tak lepas. Dia lepas. Kita marah, kita bantai, pukul dia sampai sepuluh mati, kita yang kena. Buat apa? Dia gila. Pasal apa cik pukul dia? Dia kacau saya tengah makan, dia kacau saya. Dia rampas pinggan nasi saya. Waktu dia pergi ke tepi tu, saya datangin saya pukul dia, tak bagi can. Berdarah-darah dia kerja kan. Padan muka dia. Siapa yang padan muka sebenarnya? Kita lah. Dia pukul orang gila buat apa? Kan? Dia rampas pinggan nasi kita. Dia gila. Dia buat macam mana? Tak boleh buat apa? Dia beritahu dia dengan waiter kedai makan. Cik, orang gila kan ambil saya pergi tinggal. Boleh saya ambil lain? Kalau tokek kedai makan tu charge double, tokek kedai makan pun gila ke? Pergi charge makan double buat apa? Kita minta yang lain, bukan sebab kita sengaja nak minta yang lain. Sebabnya yang mula-mula tu orang gila tu ambil pinggan tu, dia buat lari kat tepi jalan. Takkan kita terkejar pula. Dah gila. Walaupun dia gila, dia masih ada sifat manusia, nak makan, nak minum kan. Kadang-kadang datang macam majlis, kadang kita makan-makan datang orang gila kan. Cik nak minum lah cik, kita tengok baju atas bawah pun, ni gila ni. Bagi lah. Kalau kita rasa tak nak ni, pergi. Tu je. Tu kalau dah macam tu memang double lah. Sebab kita bagi suka rela nak bagi kat dia makan. Ni tiba-tiba dia rampas pinggan nasi dia. Dia rampas, kita tengah makan ni, ayam sedapnya. Dia rampas, dia lari makan. Lepas tu dia gelap. Sakit hati tengok kan. Isya aku kalau kau tak gila, aku kerja kan kau ni. Hati kita cakap kan. Tapi dia gila. Biarlah, aku tahu lah dengan waiter. Cik, saya nak ambil pinggan lain lah, masih lain lah. Saya beli nasi tu, orang gila tu. Kadang-kadang tokek kedai dia dah tahu dah perangai. Dia pun tahu dah. Tak apa-apa, you ambil lah. Kita orang tahu lah dia ini macam memang kita tahu lah. Contoh. Tak ada apa lah. Maka orang yang seperti ini tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Sebab dia gila yang asal, bukan gila yang disengajakan. Wallahu rasuluhu a'lam. Jadi insyaAllah pada kuliah kita akan datang, tajuk yang akhir kita akan kupas berkaitan dengan puasa ni ialah perkara yang tidak membatalkan puasa bila sesuatu masuk ke rongga. Jadi itu adalah kuliah zuhur kita akhir sebelum tibanya bulan Ramadan. Kerana kita akan habis perbincangan buat puasa ni, kita akan berhenti rehat. Sambung balik lepas raya, kita akan bincangkan fasal-fasal yang masih berbaki di dalam kitab Safinatul Najah insya-Allah. Selepas raya nanti. Maknanya untuk kuliah kita akan datang, insya-Allah kalau tak ada apa kami, kita akan kupas fasal yang terakhir, iaitu perkara yang tidak membatalkan puasa bila sesuatu masuk ke dalam rongga. Sebab antara perkara yang membatalkan puasa ialah masuk sesuatu ke dalam rongga. Tapi ada ketikanya apabila sesuatu masuk ke rongga, puasa tidak batal.
Jadi yang macam mana kita akan lihat nanti pada kuliah yang akan datang, insya-Allah nazil Allah SWT. Kita akan bincangkan fasal yang terakhir ni. Ini dulu dari sebanyak apa kita boleh kongsikan pada hari ini untuk panduan kita menjelang tibanya bulan Ramadan yang baik dari Allah SWT dan yang kurang itu daripada kita semua. Ya, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.